Makin hari saya melihat makin ramai yang fitnah Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar dikecam teruk. Persoalan saya, di manakah Persatuan Islam, Jabatan Agama Islam ke yang nak mempertahankan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah? Senyap tak kata apa. Kawan tu kena sorang-sorang. Jawab sorang-sorang lah dia. Yang ada kuasa pertahankanlah ulama. Maaf cakap, bila kita tegak agama ni, tegaklah dengan ikhlas. Kerana Allah, bukan kerana jawatan, pangkat dan duit ringgit. Duit akan habis, jawatan pangkat akan dilucutkan. Yang kekal adalah amalan dan iman kepada Allah. Berapa ramai orang yang hijrah dengan sebab dakwah Ustaz Wadi. Tak ada lagi kita dengar ustaz bida'ahkan amalan orang. Ustaz ajar orang supaya dekat dengan Allah, supaya akidah kita jelas ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu orang nak kata apa, kata pi lah. Yang penting saya yakin dengan ilmu yang beliau bawa. Saya bersama dengan Ustaz Wadi. Anak muda bangkit, jangan duk tidur, pertahankan ulama. Sebab apa kena pertahankan ulama? Kerana ulama itulah pewaris para nabi. Nabi tak ada, tapi ulama inilah yang menjadi petunjuk untuk kita hadapi fitnah di akhir zaman ni. Akhir zaman kena ada ilmu, kena pergi cari majlis ilmu. Baru ni saya dapat tahu pada 20 hingga 25 Mei ni ada festival Turut Islamik Selangor. Ramai ulama antarabangsa, di antaranya Syekh Dr. Ali Jumaah, Baba Ismail Sepanjang dan ramai lagi. Pakat pilah ramai-ramai ambil ilmu dan berkat ulama. Jadi jangan buat pasal. Saya buka tudung sebab tak nak hipokrit. Sebenarnya ramai yang tak tahu tujuan tutup aurat. Tujuan tutup aurat ni Allah yang suruh. Sama ada suka ataupun tak, tetap kena tutup aurat walaupun terpaksa. Dan hukumnya wajib. Maksud wajib, buat dapat pahala, kalau tak buat boleh dosa. Jadi kita hari ni tak boleh bagi alasan saya tak nak hipokrit, saya tak ready lagi. Memang tak boleh. Sebab mati itu datang bukan tunggu kita ready baru malaikat datang. Kalau kata hari ni kita mati, hari ni lah. Takut-takut tak sempat nak tutup aurat, tahu-tahu mati datang dulu. Kita bukan nak hukum dia, tapi kita kesian. Sebab dia pun umat Nabi Muhammad. Dia pun perlukan bimbingan. Sebab tu dalam hidup kita kena cari kawan yang baik supaya boleh bimbing kita. Sebab kawan ni adalah salah satu punca untuk orang tu jadi baik ataupun jadi jahat. Sebab tu kalau kita nak tengok orang tu macam mana, kita tengok dia kawan dengan siapa. Bila kita Islam, kita kena ikut semua perintah Allah. Dan Allah ada pesan dalam Quran, jangan sesekali kita ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni lah yang duk hasut kita tu. Memang kita manusia tak lari daripada salah dan silap, tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita berputus asa, maka syaitan telah berjaya menghasut kita. Syaitan ni pula susah kita nak lawan sebab dia nampak kita, kita pula tak nampak dia. Kalau kita nampak syaitan ni, senang kita nak buh penerajang, tapi kita tak nampak. Mudahnya kita minta pertolongan daripada Allah, moga Allah pelihara daripada gangguan. Bila tiba hari raya ni, kita mestilah pergi ziarah rumah adik-beradik kan? Bagus, itu sunnah kerana dapat mengeratkan silaturahim. Tapi siapa yang kita boleh salam? Sebab ramai orang hari ni dia main salam ikut dan dia je pada orang yang bukan mahram. Contoh, kita lelaki, dengan siapa yang kita boleh salam? Di antaranya opah ataupun nenek kita, mak kita, adik perempuan kita ataupun kakak kita, lagi mak saudara kita. Mak saudara kita ni maksudnya dia adalah kakak ataupun adik kepada bapak kita. Mak saudara belah mak kita pun sama, kakak ataupun adik pada mak kita boleh salam. Yang tu basic lah kan. Lagi anak saudara kita yang perempuan boleh. Mak mertua kita, isteri kepada ayah kita, iaitulah mak tiri kita. Anak perempuan isteri kita, maknanya anak tiri, bukan anak kandung. Tapi bila kita kahwin dengan perempuan tu ada anak, boleh salam. Dan menantu kita, ini basic lah yang kita mudah faham. Kalau perempuan macam mana? Terbalikkan je. Macam saya cerita tadi, belah lelaki, jadi korang tukar je. Kalau belah perempuan macam mana pula? Sama je. Kalau sepupu boleh tak? Tak boleh. Haram kalau kita bersalaman. Jadi berdosa bila kita yang lelaki ni pergi salam sepupu yang perempuan. Sebenarnya banyak lagi, tapi yang saya cerita ni yang biasa kita jumpa. Mudah faham dia, siapa yang kita boleh kahwin dengan dia, itu kita tak boleh salam. Jadi pakat share lah pada semua kawan-kawan. Jadi jangan buat pasal. Raya-raya juga, tapi tutuplah aurat tu dengan sempurna. Bertudung style pun tak put, tapi jangan hanya tutup sampai leher je bagi nampak habis semua dada ni. Pi beraya, stokin handshot kena pakai sebab itu aurat wanita. Tapi ramai yang saya tengok dia buat tak tahu je. Baju tu tolonglah pakai yang longgar, bukan pakai baju ikut bentuk badan. Raya tahun ni ramai yang pakai baju ketat daripada atas sampai bawah, nampak semua bentuk badan dia. Kadang bukan orang lain, family kita, saudara kita, kawan kita juga. Yang paling saya kecewa ni, ramai yang pergi ziarah kubur di hari raya ni tak ada rasa malu, majoriti tidak menutupi aurat.
pakaiannya ketat, tak ada rasa insaf langsung. Ingatkan bila ziarah kubur ni adalah rasa hormat, tutup, tapi tak juga. Padahal kubur ni salah satu tempat yang menginsafkan. Maaflah sebab saya tegur. Tak kiralah siapa pun kamu artis ke, kamu influencer ke, kamu ada jutaan follower, tetap kena tutup aurat. Lagi satu yang duk pakai kain turban yang tutup rambut tu bukan tutup aurat, sebab telinga duk nampak. Dia kain tu tutup takat ni ya. Telinga nampak, leher pun nampak. Ini semua aurat ni. Jadi pakat share lah kepada semua kenalan kita. Saya bercakap sebab amanah dan tanggungjawab pada follower yang dah ikut saya. Ini semua akan disoal esok. Raikanlah raya ini dengan redha Allah, bukan mencabar Allah. Jadi jangan buat pasal.